Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nak buat sound check dulu, suara saya clear tak? Alhamdulillah clear tuan, clear. InsyaAllah. Okay, jadi Alhamdulillah dapat kita bertemu kembali pada sesi kali ini. Saya Encik Hiriansyah bin Tufan Laisurian, SISC TVET, Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru sebagai wakil daripada unit TVET, sektor pembelajaran di PPD ini. Berusaha hatilah menjemput seorang guru yang sangat hebat dan sangat berkaliber untuk bersama-sama dengan kita dalam sesi perkongsian ilmu RBT Sekolah Rendah. Dan memang kita tunggu-tunggulah, sebenarnya cikgu-cikgu pun semua excited untuk program kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput dahulu Ketua Unit TVET Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Johor Bahru selaku penyelaras untuk MPKD Majlis Permuafakatan Daerah untuk subjek RBT Sekolah Rendah. Jadi saya persilakan Puan Nur Rashikin Isnin. Okay, silakan Puan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya boleh didengari ya? Okey. Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang pertama sekali, Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama mendengar, bersama-samalah mengikuti perkongsian ilmu daripada seorang guru yang sangat hebat iaitu Cikgu Muhammad Basri bin Bakar dari Lumut ya Cikgu. Betul. Terima kasih kerana sudi menerima pilihan kami lah untuk berkongsi ilmu dengan guru-guru RBT di daerah kami. Kami sangat bersyukurlah dan berbesar hati atas kesudian Cikgu Basri untuk berkongsi ilmu dengan guru-guru kita di daerah Johor Bahru ni. Sebagaimana yang kita tahu, subjek RBT sekolah rendah ini dah mengalami satu perubahan yang agak besar kan, dari segi silibus ni yang agak tinggi juga dan dengan banyak cabaran yang cikgu hadapi dari segi ilmu yang baru. Kalau kita tengok kan RBT dahulu dan RBT yang silibus baru ni jauh beza, betul tak? Kalau kita dulu ada boleh gunakan peralatan-peralatan lama seperti yang tukul apa semua, sekarang dah tak ada kan. Sekarang lebih kepada yang lebih advance dengan alat-alat elektronik dan pelbagai lah yang saya pun yang asalnya bukan daripada bidang RBT ini pun bila kita study, mencabar jugalah untuk cikgu-cikgu ni meneruskan perjuangan dalam bidang RBT ni. Okey, jadi saya berharaplah guru-guru di daerah kita ni, daerah Johor Bahru yang bersama-sama kita pada hari ini dapat betul-betul fokus dan menimbu ilmu yang akan disampaikan oleh Cikgu Basri dengan sepenuhnya lah. Cedoklah ilmu daripada Cikgu Basri ni dan tanyalah soalan-soalan supaya cikgu-cikgu betul-betul faham apa yang sepatutnya dilaksanakan dalam mata pelajaran RBT sekolah rendah ni. Sebab saya tengok silibus ni memang agak tinggi kan, ada macam aplikasi reka bentuk teknologi ni, reka bentuk pengatucaraan yang mana mungkin ada sekolah-sekolah yang kecil ataupun sekolah-sekolah yang kurang dari segi fizikal ni kurang bahan. Mungkin Cikgu Basri boleh berkongsilah bagaimana cara untuk cikgu-cikgu ni menghadapi cabaran ni kan. Jadi saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Cikgu Muhammad Basri kerana sudi berkongsi ilmu dengan kami di daerah Johor Bahru dan saya harap cikgu-cikgu di daerah Johor Bahru ini betul-betul lah menimba ilmu pada petang ini. Kita kalau mungkin akan ada sesi yang lain mungkin untuk kalau tak sempat kan nak habis 2 jam ni, ada siri-siri yang seterusnya kita mungkin akan boleh bekerjasama lagi. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya harap cikgu-cikgu semua fokuslah dan menimbulah ilmu dengan sepenuhnya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, terima kasih kepada Puan Narashikin Isnin atas ucapan beliau sebentar tadi. Diharapkan semua pagi petang ni bersemangat dan tak sabar untuk mendapatkan perkongsian yang bermakna ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan jemputlah panel kita ataupun tetamu kita, itu Cikgu Muhammad Basri bin Bakar, SK Pengkalan JLDM Lumut Perak. Saya pernah sampai jugalah ke Lumut Perak ni, ke Manjung semua. Satu kawasan yang sangat best lah sebenarnya ya. Okey, sedikit sebelum kita teruskan, sedikit makluman pada semua peserta pada hari ini. Suka diingatkan bahawa anda perlu mengikuti siaran ini selama 2 jam sehingga jam 4 petang, dan link kehadiran akan diberikan pada bahagian pertengahan nanti, InsyaAllah. Jadi pastikan ada isikan link kehadiran yang akan kami berikan sebentar saja lagi. Okey, Cikgu Basri, teruskan. Okey, baik. Terima kasih. Yang berusaha Puan Rashikin Isnin selaku wakil daripada PPD AJB, Cik Hairan Shah bin Tupan selaku pegawai SSC Plus TVET PPD JB, rakan-rakan guru, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang mana mungkin mengenali saya sebelum ni di IPG ataupun mana-mana program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi sound check okey semua? Kalau ikut meter saya okey lah. Okey, baik. Jadi petang ni kita santai-santai sebab kalau kita nak coding ni, kalau betul-betul waktu petang ni nak relax dah. Penat dengan sekolah, tiba-tiba nak buat benda yang berat ni saya yang stres. Dengan anak pula bising kat belakang semua, saya faham. Saya pun ada anak kecil. Jadi tanpa buang masa, saya terus continue dengan saya punya slide lah. Kalau ada apa-apa masalah boleh terus bagi tahu saja. Okey. Okey, nampak slide Jadi sedikit ringkaslah mengenai diri saya. Okay, saya ni seorang guru lepasan IPG Kampus Perlis dari tahun 2009 hingga 2014. Sekarang ni saya berkhidmat di SK Pangkalan TLDM sampai sekarang lah. Memang first posting memang 2015 sampai sekarang dalam 7 tahun, baru 7 tahun berkhidmat. Jadi masa posting tu dah tahun kedua tu dah terus jadi KP sebab dia tengok kita option RBT. Tahun 2019 dilantik sebagai JU RBT Daerah Manjung. Kemudian kita teruslah menggalas tanggungjawab sebagai JU dan adalah buat sedikit perkongsian di YouTube mengenai tutorial mengenai subjek RBT lah. Jadi saya nak tahu lah lebih kurang sebab kita dalam Google Meet kita boleh buat poll ataupun boleh raise hand. Berapa orang option yang memang option RBT? Boleh raise hand. Tengok berapa orang raise hand 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15. Tak sampai 20 ni. Tu jam. Tak apa, benda ni kita akan kongsi cara buka option punya. Okey, boleh turun turun tangan. Jadi lebih kurang dalam 20 orang option. Saya pun option di IPG memang option RBT, tapi apa yang kita belajar di IPG tak sama langsung apa yang dalam KSSR saya makan 2017. Tapi nak buat macam mana kan, kita cubalah buat yang mana boleh lah. Jadi perkara petang ni memang kita akan fokus kepada tajuk dalam standard kandungan 6.4, 6.5 lah mengenai pengatur caraan. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan boleh terus tanya je, jangan risau. Ada yang masih angkat tangan ni? Semangat kat tangan. Okey, jadi apa yang saya nak ceritakan ialah dalam buku teks RBT, SK ke, SJKC ke, SJKT, semua ada tajuk mengenai coding ataupun ada tajuk mengenai pengatur caraan, yang mana fokusnya adalah membuat projek menggunakan mikro pengawal. Okay, jadi kita akan tengoklah macam mana mikro pengawal. Jadi kita akan kupas beberapa perkara penting lah, terutamanya untuk harga kan. Harga, semua nak tahu tentang harga. Jadi kalau kita lihat pemetaan di SKP RBT, yang ini dalam modul yang 6.0 iaitu reka bentuk pengatur caraan, di sinilah terkumpulnya semua tajuk daripada tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6. Tahun 4 dia makan masa dalam 16 waktu ataupun 8 jam lah, 8 minggu kita belajar di tahun 4.
Di tahun 5 lebih kurang dalam 24 waktu dalam 12 jam lah mengenai tajuk coding, dan di tahun 6 dalam 10 minggu yang ada melibatkan coding. Saya pun faham sekarang ni di tahun 6 memang kita tengah pulun pasal asas sistem robotik, yang mana kita pun tak sempat membeli lagi papan pengawal tu dah nak kena ajar apa benda nak buat. Okey, betul tak cikgu-cikgu? Betul ke tidak? Ke saya cakap seorang ni? Okey Betul. Betul. Kemudian di tahun 5 sekarang ni mungkin yang tengah ajar tajuk tentang apa pseudocode lah apa semua, mungkin ada yang dah masuk mengenai palang keselamatan. Okey, boleh juga kita tengoklah idea-idea yang mana saya boleh kongsikan. Baik, kenapa pengatur caraan? Okey, kenapa pengatur caraan? Mungkinlah kita bukan pembuat dasar, tapi apa yang saya nampak kebanyakan negara-negara yang di luar dia dah ajar start coding ni di tadika melalui permainan lah, Scratch yang ada Scratch Junior tu, dan mungkin dia nak melatih murid ni ke arah membina program ataupun seorang programmer lah. Kalau kita lihat murid-murid sekarang ni pandai main game, tapi dia lagi hebat daripada kita, tapi dia tak tahu tujuan. Mungkin dengan apa yang silibus ni digubal dan dibangunkan supaya murid tu minat untuk ke arah programmer ataupun kod lah, membuat kod. Dan ini semua adalah menjurus kepada IR lah, ataupun revolusi industri 4.0, yang mana semua ni ke arah autonomous machine lah, machine autonomous. Jadi murid ni boleh faham kepentingan berinteraksi dengan mesin. Jadi secara tak langsung bila dia main game dan dia belajar pengatur caraan di sekolah, dia boleh buat perkaitan apa yang dia boleh buat untuk masa akan datang. Baik, seterusnya ini contoh, saya fokus terus kepada mengikut tahun 4, 5, 6. Saya faham tahun 4 tak masuk lagi tajuk coding, mungkin kita tak jumpa lagi selepas ni, jadi saya cerita lebih kurang ringkas lah apa yang ada di tahun 4. Dan tahun 4 ni dia punya konsep mudah je. Saya faham cikgu pun ada mungkin yang sebelum ni ajar TMK tahun 6, faham yang di tahun 4 dia bawa semula Scratch kan, dia bawa semula Scratch di tahun 4, yang mana dia buat satu program mudah, iaitu kalau kita lihat 6.23 ni dia nak watak tu boleh bergerak daripada A ke B dengan kelajuan berbeza, dia boleh keluarkan teks dan juga dia boleh keluarkan bunyi. Ni di tahun 4. Tak apa, ini saya tunjuk contoh lah. Ingat tahun 4 je dia pasal Scratch, pasal kucing miau-miau tu. Okay, di tahun 5, di tahun 4 ni ada beberapa jenis aplikasi Scratch lah. Cikgu tak perlu salin, memang tak perlu buat nota. Semua ni ada, saya dah share. Nanti kat hujung ni saya akan share dia punya link. Jadi cikgu boleh download lah nota ni. Ini cerita pasal aplikasi Scratch lah. Kalau boleh lihat ada beberapa version. Kalau komputer, makmal komputer di sekolah tu, kalau dia masih gunakan Windows 7, dia kena guna Scratch 2.0, tak boleh guna yang versi baharu. Jadi ini beberapa maklumat sahaja. Kemudian ini apa yang ada di tahun 4, dia nak suruh watak tu boleh bergerak. Okay, tak apa, ini simple. Di tahun 5, daripada tahun 4, dia bawa balik apa yang dia belajar di tahun 4, kita bawa di tahun 5 sambungan mengenai struktur kawalan tu. Kalau kita tengok di tahun 4 struktur kawalan jujukan, di tahun 5 ni kalau cikgu perasan tengah ajar sekarang dia struktur kawalan pilihan ulangan, yang mana dia buat satu projek atau cara carta alih. Lepas tu dia akan bina kefahaman di situ untuk buat mikro pengawal. Jadi dalam tahun 5 di standard kandungan 6.4 dia nak buat pasal mikro pengawal. Kalau kita tengok dalam buku teks, dia nak buat ni lah, palang keselamatan. Mulalah fikir, aduh nak beli kod mana, nak cekau duit mana. Saya pun faham. Sebab benda ni mahal. Nanti saya akan ceritakan option ataupun pilihan yang paling murah kita boleh buat. Cuma tunggu pihak sekolah kita setuju tak setuju. Memang ada isu, nanti saya ceritakan. Okey, ini contoh projek yang dalam buku teks, dia nak buat satu palang keselamatan. Betul kan? Saya rasa dalam SJKC pun dia guna yang ini, SJKT dia buat projek lain sikit. Kalau cikgu ada nak mencelah, nak tanya, terus boleh tanya. Okey, di tahun 6 pula, dia kembangkan lagi apa yang dia belajar di tahun 5, dia sambung je. Di tahun 5, contoh di tahun 5 kita dah beli mikro pengawal, katalah beli satu papan Arduino Uno, kita boleh guna semula untuk tahun 6. Benda yang sama, cuma di tahun 6 tu dia tambah satu lagi mengenai elemen robotik, iaitu tentang sensor, kuasa, kawalan dan pergerakan. Pergerakan, kawalan, kuasa dah berlaku di tahun 5. Okay, perkara itu dah berlaku di tahun 5. Cuma di tahun 6 dia tambah satu elemen penting mengenai robotik, iaitu sensor. Jadi di tahun 6 akhir sekali untuk dapat TP6, murid dapat bina sebuah produk robot dia lah secara sistematik, kemas dan boleh dicontohi dengan membuat pembentangan.
Macam saya, kalau kita ada masa untuk merungkai di SKP, apa yang saya buat, kalau murid tu dah siap projek saja dan dia dapat membuat pembentangan, kira TP6 lah. Kalau dia dapat bina benda tu tapi dia malu nak cakap ataupun tak ada, orang kata takut nak cakap tu, saya letak di TP5. Kalau dapat buat atur cara dengan baik, letak TP4. Dia senang je RBT ni, sebab projek dia ada evidence. Bila dia siap benda tu memang akan nampak evidence, ambil gambar, selesai. Okey cikgu, setakat tu okey? Okey cikgu Laju sangat ke? Okey. Okey kalau okey saya sambung. Itu tentang DSKP di tahun 6. Itu habislah mengenai mikro pengawal. Cuma kalau ikut di tahun 6, tajuk akhir tu dia ada pembangunan produk. Itu dia sama je macam robotik tu, cuma dia buat projek lain. Tak ada benda yang lain. Boleh guna bahan yang sama. Okey, baik. Dalam buku teks tahun 6, inilah dia punya tentang elemen robotik, iaitu akawalan, kuasa, sensor, pergerakan yang cikgu dah ceritakan pada murid-murid lah. Kita boleh cerita tapi kita nak buat benda tu tak dapat capai kan, sebab tak ada benda. Jadi kita akan tengoklah kemudian tentang contoh. Dalam buku teks, dia buat satu projek penjaga air tanaman yang mana dia menggunakan papan mikro pengawal jenis microbit. Kemudian dia gunakan paku ni sebagai sensor ataupun switch. Jika air ada, dia baca air sebab air adalah konduktor. Jadi jika air melalui kedua paku ni, dapatlah arahan yang sebaliknya. Sekarang ni pangkah, kalau air ada dia tunjuk betul dan dia tak ada warning bunyi lah. Itu contoh. Kalau cikgu gunakan buku teks, cikgu scan QR code ni, dapatlah video ni. Ni saya present tak kalau bunyilah. Saya dengar bunyilah. Contohlah dia masuk air, terus tukar kepada right, tak ada dah warning. Ini contoh yang dalam buku teks punya projek. Dia buat satu projek yang mudah je. Nanti saya tunjuk projek yang lagi mudah yang cikgu rasa memang boleh buat. Okey. Seterusnya, saya masuk pula kepada software. Okey. Kat sekolah mana yang boleh saya tahu jika ada yang tak ada makmal komputer? Boleh raise hand? Ada yang tak ada langsung makmal komputer di sekolah? Ramai juga ya. Ada dalam 3 orang setakat ni raise hand. Okey, boleh turun tangan. Sebab makmal komputer ni jika tak ada, bukan tak boleh buat, boleh buat tapi leceh sikit lah. Jadi software dia, dia ada 2 papan pengawal yang utama. Pertama dia mengenai microbit. Kedua mengenai Arduino. Nanti saya ceritalah yang mana pro and cons dia. Untuk microbit dia gunakan software yang dinamakan sebagai MacCode. Nanti saya ceritalah MacCode ni macam mana. Paling mudah nak kawal menggunakan MacCode. Cikgu nak ajar murid konsep kefahaman asas, boleh guna MacCode. Sebab dia ada dia punya simulation. Untuk M-Block, dia tak ada simulation. Dia susah sikit nak faham, tapi dia sesuai untuk papan Arduino. Make pula adalah software untuk Arduino yang di telefon. Ini option untuk sekolah yang tak ada makmal, nak buat projek boleh? Boleh. Tapi dia guna telefon lah. Sama ada cikgu nak, kalau dibenarkan murid bawa telefon untuk tujuan buat coding, sebab macam saya sedia maklum di sekolah menengah memang murid ada yang gunakan telefon untuk buat coding sendiri. Dan akhir sekali ada satu lagi perisian secara atas talian yang diberi nama sebagai Tinkercad. Ada yang pernah dengar pasal Tinkercad tak? Angkat tangan. Raise hand. Ataupun boleh komen. Tinkercad ni satu software yang sangat bagus. Ada yang pernah dengar pasal Tinkercad, tapi Tinkercad ni macam saya sendiri try explore lah, kita main-main dalam tu, dia memang bagus untuk kefahaman. Cuma kalau ada pihak ketiga lah, macam syarikat ada yang buat kursus berbayar untuk Tinkercad ni. Macam satu contoh syarikat Creative Minds, dia buat kursus Tinkercad satu sesi RM50 juga. Pentinglah kalau cikgu nak godek-godek ataupun ada waktu lain, kita try buat satu hari memang belajar Tinkercad saja. Itu dia syok sikit. Okey, jadi MacCode ni, ni contoh dia punya interface. Dalam buku teks, bila buka je tahun 5 tu memang dia ada tunjuk pasal MacCode. MacCode ni dia, yang seronoknya dia ada simulation ni. Papan ni nampak seketul, nampak kalau kita tarik ni nampak terus wire tu bersambung. Tapi murid tak faham lagi macam nak sambung benda tu. Jadi ini mengenai MacCode, dia hanya menyokong microbit, papan pengawal microbit. Dia sangat ringan, boleh guna kat telefon, tak perlu install. Dan dia boleh digunakan di telefon boleh, kat komputer pun boleh. Kalau komputer lama pun boleh sebab dia boleh guna dalam browser sahaja.
Seterusnya M-Block, ni contoh interface ataupun papan antarmuka M-Block. M-Block ni dia ada web base juga, boleh guna dalam Chrome saja, tapi bila guna dalam Chrome saja tak boleh pindah dia punya coding tu. Tapi dia tak ada simulation. Panda ni wayang je, tak boleh gerak apa pun. Panda ni untuk sprites. Jadi kalau kita pilih kita punya papan pengawal tu memang tak nampak macam mana kita ada di MacCode ni. MacCode nampak dia punya perubahan ni, tapi di M-Block tak nampak apa. Memang kena faham asas baru boleh buat. Okay, jadi M-Block pun ada yang offline boleh install. Kemudian ini satu interface Make. Nanti Make ni dia di telefon untuk Arduino. Cuma dia punya application ni kalau install dia selalu suruh update. Lebih kurang seminggu suruh update. Kadang-kadang kita rimas juga kerap update ni. Tapi dia boleh gunalah untuk di telefon. Ini option memang kalau tak ada telefon, tak ada komputer di sekolah. Dan akhir sekali ada satu perisian untuk belajar juga diberi nama sebagai Tinkercad. Yang ini kita paling baguslah untuk belajar sebab dia ada simulation yang paling nyata. Kalau ada masa kita lepas sesi soal jawab saya akan tunjuk sedikit lah macam mana dia punya dia punya interface lah tentang Tinkercad. Jadi untuk murid-murid yang di sekolah yang memang tak pernah beli lagi papan pengawal ataupun dia punya PCG tak cukup nak beli papan pengawal, saranan saya kita belajar dalam Tinkercad dahulu. Nanti saya akan tunjuklah apa yang boleh murid faham, tetapi dia masih tak boleh capai TP6 walaupun dia buat projek gempak dalam dia punya simulation, tak boleh TP6 juga sebab dia tak pasang sendi perkakasan secara maujud. Okey, setakat itu boleh cikgu? Ada soalan tak? Ada? Saya sambunglah. Ada beritahu je. Okey. Jadi, ini contoh simulasi Tinkercad. Dia ada satu, kita boleh masukkan papan pengawal, kita boleh buat penyambungan wayar, macam main tarik-tarik wayar, kemudian kita boleh susun dia punya arahan dan kemudian kita boleh mulakan simulasi. Ini contohlah. Simulasi dia menarik, memang menarik. Dia akan bagi tahu berapa arus yang sedang ada di sini. Kalau terlebih arus, dia akan bagi tahu mentol ni ada warning akan terbakar. Baguslah. Okey, ini contoh pula kalau untuk papan Arduino Uno. Saya cakap microbit Arduino, benda apalah microbit dengan Arduino ni kan. Seterusnya, kita akan tengok apa itu papan pengawal. Dia konsep mudah je cikgu. Papan pengawal ni dia macam remote. Remote tu ada satu papan dalam tu, kalau tengok gambar ada papan yang warna hijau tu, dia ada butang-butang. Cuma papan-papan ni tak boleh dikawal selain daripada apa yang telah ditetapkan. Otak dia lah. Macam dekat mesin basuh pun ada papan pengawal dia, panel dia kan. Tapi tak boleh buat benda lain. Yang kita belajar di sekolah, dia gunakan papan pengawal yang boleh dikawal. Kita boleh set apa kita nak buat. Pada pin ni apa menyala, berapa lama menyala, berapa masa dia menyala, boleh ditetapkan. Jadi papan pengawal ada banyak jenis lah. Tapi yang biasa popular yang dalam silibus RBT sekolah rendah ni digunakan pertama papan microbit yang ini, kedua dia gunakan papan Arduino Uno. Jadi Arduino ni ada satu model lah. Dia ada banyak dia punya model yang lain. Ada Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega. Banyak lah. Yang Uno ni size macam ni, Mega dia besar sikit. Banyak lagi pin-pin ni. Tapi yang paling kita mudah guna dekat sekolah rendah untuk RBT sekarang ni, dua papan pengawal ni lah. Okay, jadi secara kasarnya Arduino Uno dia lebih murah, tapi kekurangan ciri, tapi boleh lagi kita upgrade ciri tu dengan pasang dia punya shield ataupun dia punya perisai. Nanti saya akan ceritalah. Jadi dua papan pengawal yang boleh diguna pakai di sekolah lah. Jadi kalau ada satu lagi perisian atau satu hardware lagi, saya pernah pergi kursus tahun 2020. Namanya peralatan tu adalah SamLabs. Yang ni memang harga dia mahal. SamLabs ni setiap dongle ni ataupun setiap kotak-kotak ni dia ada built-in bateri dan juga dia ada sambungan Bluetooth. Maknanya semua perkakasan ni bersambung secara tanpa wayar. Tapi dia mahal lah, kayangan lah harga dia. Macam satu set ni saya tanya itu 2,000 lebih. Tak mampulah untuk kita sekolah rendah, sekolah kerajaan pula tu yang biasa-biasa nak belajar, tapi nak cerita dah wujud dah. Kebanyakan benda ni lama dah. SamLabs ni dah buat lama. Memang saya tak jual pun. Dia ada peranti yang boleh disambung secara wireless untuk pembelajaran. Ni ada video kalau cikgu nak scan, tengoklah. Saya pergi kursus hari tu saya buat satu video. Okey. Ini contoh satu projek microbit. Ini projek yang gempak-gempak sikit lah. Dia buat robot, ada 2 servo motor.
Okay. Kita nak buat yang paling mudah je bagi lepas di SKP je, sebab kita pun banyak lagi benda nak fikirkan di sekolah. Jadi saya akan syorkan benda yang paling mudah. Contohlah kalau microbit, apa yang boleh dibuat? Dia boleh buat robot kereta, dia buat robot macam ni. Untuk Arduino pun boleh buat benda yang sama, iaitu buat robot lah biasanya. Bila cakap pasal papan pengawal ni, kita nak buat robot lah biasanya. Okey. Perbezaan dua papan pengawal yang popular ni iaitu microbit dan juga Arduino Uno. Microbit ni dia canggih sikit. Dia dah ada LCD built-in. Kemudian dia dah ada touch sensor, maksudnya atas ni kita boleh touch. Dia dah ada mikrofon, dia ada speaker built-in. Ni canggih sikit lah. Kalau tengok Arduino ni kosong, apa pun tak ada. Dia cuma ada LED satu built-in, yang lain semua kena sambung secara manual. Tapi dia ada option lah. Ada sekolah yang dah beli papan pengawal? Boleh komen ke apa, boleh cerita sikit? Ada yang nak bercakap sikit? Ada? Ada yang dah beli sebab papan pengawal ni ada yang takut nak beli. Takut beli silap, tak reti guna. Itu masalah dia. Itu dia masalah dia utama, takut kita tak tahu nak guna. Jadi apa yang nak beli nanti saya ceritalah. Okey, ini dua papan pengawal. Okey, kalau microbit pun ada dua jenis. Kebanyakan pembekal sekarang ni memang dia bagi yang version yang dua lah, version baru. Tak ada masalah. Yang kalau microbit, okey, kalau nak, ada soalan teruskan on mic je, tak apa, boleh jawab, boleh mencelah. Kalau di microbit, dia punya papan pengawal ni canggih sebab dia ada built-in Bluetooth, boleh kawal secara Bluetooth, dia ada banyak sensor built-in, haba, cahaya, magnet, accelerometer, semua dia ada. Cuma canggih. Tapi benda canggih-canggih ni, kalau beli untuk sendiri rasa berbaloi lah, tapi untuk sekolah, sebab harga dia mahal, dia tak, kita punya DSKP yang sekarang ni tak perlu sangat canggih macam ni lah. Itu yang saya nak ceritakan, tak perlu canggih macam tu lah. Okay, kalau kita nak buat benda advance boleh. Okay, microbit juga dia ada adapter dia untuk breakoutkan dia supaya dia punya pin lagi banyak. Kalau kita lihat, microbit ni sebenarnya nampak macam sikitnya dia punya pin ada 0, 1, 2, 3. Sebenarnya yang senggatan kecil-kecil ni dia ada dia punya breakout dia ataupun punya breaker dia. Sebagai contoh macam inilah. Tak apa. Ini kalau cikgu nak beli microbit, cikgu boleh consider lah nak cari dia punya breakout. Okey, ni cerita harga microbit. Kalau cikgu survey dekat Shopee, harga papan pengawal saja. Ini maksudnya harga papan pengawal, ada bateri holder, USB cable. Dengan dia punya papan pengawal ni, tak ada servo motor, tak ada set untuk kita lepas di SKP tahun 5. Harga yang asas ni harga RM90 kalau di Shopee saya pernah beli. Kemudian kalau kita nak beli set yang ada macam ni lah, yang gambar kucing Cytron ni, kebanyakan pembekal jual yang ni sekarang. Ada pembekal 130. 18, kebanyakannya 18, RM180 pembekal jual. Kalau pergi dengan harga LO lagi mahal. Yang ada kucing ni. Ini tentang microbit. Kalau set Cytron, kalau LO dalam RM180. Tapi penyambungan ni pun agak banyak jugalah kena faham untuk mereka yang bukan option. Ini saya nak bagi option yang paling mudah untuk, terutamanya untuk guru yang memang kena ajar RBT sebab tak ada cikgu nak ajar. Itu masalah tu lah. Okey. Pernah datang pembekal awal-awal dulu, dia syorkan beli microbit. Nama apa? Nama katalog tu projek yang mesti dihasilkan. Tak tahulah sampai ke cikgu tidak katalog macam ni. Sampai memang harga dia satu set untuk satu projek RM495 West Malaysia. Oh, PCG kalau sekolah kurang murid, murid bawah 100, PCG RBT baru dalam 600 ke 700. Garu pala, beli satu benda lain tak boleh beli dah kan. Jadi ini contoh benda yang mahal lah. Masa awal-awal tu memang kita pun tak study lagi, ramai cikgu tak tahu nak beli apa. Memang kalau terbeli set ni, aduh naya betul, mahal. Sebab kita ada option yang lain. Okey, itu tentang microbit. Benda yang canggih, mahal. Tapi pendapat peribadi saya syorkan kita guna Arduino Uno. Kenapa? Okey, pertama, Arduino Uno dia ada badan dia yang ada banyak pin siap lah. Sini ada 13 pin untuk bersambung. Kemudian dia ada built-in kuasa 5V di sini. 5V. Kalau guna microbit untuk dapatkan kuasa 5V untuk kawalan servo motor, kena tambah bateri 4 biji bateri AA tu. Leceh lah.
Nanti saya ceritalah kenapa lagi senang. Saya tunjuk nanti. Okey, kalau Arduino Uno saya ceritalah. Kalau saya dah survey dah, kalau dekat Shopee, harga board dengan kabel saja dalam RM30. Ini kalau beli sendirilah. Kalau ataupun kita nak pusing modal ejah macam mana dengan pembekal, harga dalam RM36. Papan pengawal saja macam inilah. Okey, kalau nak beli set, macam saya dalam video-video yang saya buat dekat dalam YouTube, memang saya beli set yang macam inilah, yang set dengan dia punya shield. Dekat shield ni dia dah ada semua benda yang cukup. Kalau beli satu set tu dah cukup kita punya projek lepas untuk di SKP tahun 5, tahun 6. Ya, cukup. Dia ada switch, dah ada lampu, dah ada buzzer, dah ada servo motor yang dibekalkan dalam set tu. Macam saya beli daripada satu pembekal harga dalam RM72 LO. Memang boleh buat LO. Ni gambar-gambar ni saya dah buat lah. Saya pernah buat satu set. Saya beli sendiri dalam 5 set. Saya buat perbandingan harga. Kalau saya beli loose part sendiri di Shopee, kemudian saya claim dengan sekolah, satu set tu lebih kurang dalam RM50 jugalah. Macam ni lah saya punya perkiraan. Cikgu boleh tengok nanti kemudian dalam slide ni. Ini saya punya perkiraan. Kalau buat sendirilah, nak buat custom, beli barang yang nak bagi lepas kita punya di SKP, tahun 5 saja. Kalau beli satu set tu dalam RM50 jugalah. Ini dia punya perkiraan kasar lah. Tapi pening kan, nak beli silap beli pula, dah pergi Shopee sampai barang nak return pula. Tu pening kan. Jadi apa yang saya tengok, saya jumpa satu set daripada Asko EduTech lah. Saya pun tak kenal dia sebelum ni. Saya beli dan saya rasa set ni bagus. Dia pun tak ada bayar saya pun, tak ada, memang tak ada. Tapi saya rasa sebagai seorang guru, saya suka set ni lah untuk kita gunakan. Harga sekarang saya beli LO RM72. Yang ni senang, memang senang pasang. Untuk cikgu yang tak ada background memang senang. Jadi ada pilihan lah, Microbit, Arduino ataupun Arduino Uno dengan shield macam yang gambar saya tunjuk di sebelah kanan ni. Okey. Jadi pembandingan kasar dia adalah Microbit mahal, Arduino murah. Interface lagi mudah guna untuk interface nak kawal Microbit. Tapi penyambungan perkakasan di Microbit susah sikit lah sebab dia kena guna alligator clip buaya tu. Daripada segi canggih, memang canggih lagi Microbit. Cuma jika nak buat pergerakan servo motor kena guna tambahan bateri. Ni leceh lah untuk simpan peralatan, sebab saya faham, saya sendiri, rancangan saya sebagai KP, saya nak guna benda tu bertahun-tahun. Saya tak naklah beli tahun ni rosak. Jadi bagi saya Microbit ni nak, sebab dia punya penyambungan tu ada risiko untuk rosak. Itu saya cerita nanti kemudian. Okey, baik cikgu. Setakat tu ada soalan tak? Ada nak tanya pasal papan pengawal? Tanyalah. Sorang-sorang cakap, aduh. Ni ngantuk. Ada cikgu? Boleh sembang-sembang. Ada mungkin nak cerita, saya dah beli tapi tak ada nak guna. Apa yang cikgu beli, boleh cerita? Ada? Ada ke yang dalam yang kenalan saya, satu IPG ke, ada tak? Cikgu kalau ada nak bercakap, nak bertanya, boleh terus on mic. Ada yang nak cerita pasal apa yang dia dah beli, apa ni? Tak ada? Tak ada lah, tak ada cikgu. Saya sambung tak apa. Seterusnya, saya nak tunjuklah apa projek yang boleh dibina. Projek mudah-mudah yang boleh dibina untuk pastikan kita lepas di SKP. Murid pun dapat TP6, bahan pun guna jimat. Terspeechless. Ayat dah. Okey, ini di tahun 4 dia ada kena buat coding di aplikasi Scratch. Nanti semua kod yang saya akan share ni, semua dah saya letak dalam satu Google Drive. Cikgu type je gg.gg/codeRBT. Dalam tu dah saya susun saya punya kod. Nanti cikgu boleh guna balik kod tu. Sebagai contoh, untuk Scratch tahun 4, dia punya projek dia kena gerakkan dua kelajuan berbeza, keluar watak dan keluar bunyi. Ni saya nak buka ya. Saya punya contoh. Saya kejap. Kalau cikgu dah scan tu, cikgu boleh jumpa, cikgu boleh buka Scratch ni, cikgu boleh tengoklah. Saya punya aplikasi ni. Saya try buka sekarang. Saya presenting.
Ini contoh projek kucing tu. Ni dia punya kod lah. Kod ni saya dah susun. Kalau cikgu tengok nanti boleh tiru je kalau nak, sebab jangkaannya tahun depan dalam bulan 1 kita nak exam pula lah, mesti akan jadual blok semua macam-macam lah kan. Sebab nanti dah ada penilaian akhir tahun tu. Jadi ini contoh satu kod untuk tahun 4. Kalau program dia macam ni lah, cikgu boleh tiru lah. Di tahun 4, nanti kalau apa yang akan berlaku, rasa cikgu pun faham lah Scratch ni ya. Scratch ni daripada tahun 2013 masa KSSR pun dah belajar Scratch dalam tahun 6. Ni ada sprite, ada apa, saya tak nak cerita banyak nanti lagi lama kita punya perjumpaan petang ni. Sebagai contoh, apa yang saya punya cerita boleh buat, kalau saya tekan saja ni ya, saya besarkan. Saya tekan je bendera, kucing bergerak, bola pergi. Kalau cikgu play sendiri nanti kat cikgu punya komputer ada bunyi orang tepuk tangan, bunyi gol berdasarkan kita punya tu cara lah. Ni tahun 4. Kalau murid boleh buat projek macam ni untuk tahun 4 lah, tajuk akhir sekali, membina kod pengaturcaraan tu, kira dia lepas TP6 lah, dia boleh bentang kat cikgu-cikgu apa yang dia buat. Ni TP6. Ni simple dia, memang simple. Kalau tengok dalam buku teks lagi dia buat simple. Tapi tak seronok. Macam ni kata apa yang saya buat dengan murid-murid, ada yang buat hantu lah, orang macam-macam lah. Itu dia seronok main sebab dia main game sambil belajar. Okay, ada soalan tentang Scratch tak? Ada yang nak bertanya apa-apa tentang Scratch? Ada cikgu? Ada yang nak tanya tentang Scratch? Okay, saya tanya cikgu je. Kalau tak ada komputer kat sekolah ataupun makmal tak ada, macam mana murid nak buat Scratch? Macam mana nak buat Scratch? Macam mana kita nak bagi TP? Cikgu ada cadangan? Ada tak? Ada yang nak? Mesti ada yang tadi beritahu saya, ada sekolah tak ada makmal komputer. Habis tu nak buat Scratch macam mana? Kalau kat sekolah kita, saya minta murid buat dekat rumah. Lepas tu video send dekat Telegram group. Okey. Rumah dia, okey, bagi cikgu Victoria. Kalau rumah dia pun tak ada komputer? Sekarang lepas Macam mana? yang pandemik ni, kebanyakan murid memang sudah ada komputer kat rumah. Dah ada komputer kan? Ada yang dah ada telefon pintar lagi. So yang dekat Scratch ni kadang-kadang ada telefon, dia boleh buat dalam guna telefon. Okey. Scratch yang macam cikgu tengok, Scratch yang perisian Scratch ni, dia tak ada di telefon. Di Play Store pun tak ada. Hanya boleh access Scratch melalui tablet ataupun dia buka Chrome lah. Kalau pakai telefon memang pening kecil. Jadi untuk optional, ni saya nak cerita optional kejap saya nak cari file tu mana. Sekejap ya. Dia ada satu aplikasi, kalau cikgu pernah guna lah, saya tunjuk mana Sekejap, mana dia? Tak ada sini. Kejap saya cari kejap. Okey. Yang ni Scratch Junior. Saya tunjuk kat cikgu lah. Scratch Junior ni dia buat dekat phone. Tapi interface dia macam kindergarten. Tapi kalau ikut saya sebagai guru, kalau sekolah tak ada komputer, rumah murid tak ada komputer. Jadi dia hanya telefon. Wajib lah kerana semua orang ada telefon pintar lah. Paling-paling kurang pun telefon murah-murah Android mesti boleh akses aplikasi Scratch Junior. Jadi untuk tahun 4 dia boleh buat projek macam ni. Assalamualaikum. Saya dari Sati. Sekarang ni ada bunyi lah. Tapi cikgu tak dengar lah sebab saya present melalui PowerPoint, tak dengar bunyi. Jadi dia boleh tambah watak. Ada burung boleh bergerak. Kereta tu sekali bergerak. Ada teks tu boleh keluar. Dia rekod ni bunyi semua, dia rekod bunyi suara dia. Kalau cikgu saya rasa kalau cikgu buka Play Store sekarang, ada bunyi ada. Baguslah. Lalu sebelum ni kalau present PowerPoint tak ada bunyi je. Okey. Jadi ini Scratch Junior ni adalah satu option. Okey, sebab mic tu dengar. Okey. Jadi
Scratch Junior ni adalah optional. Kalau memang cikgu tak ada pilihan lah. Tapi kita tahu murid tu kompeten, dia memang boleh buat. Bagilah tajuk Scratch Junior untuk dia buat. Kalau cikgu, saya rasa kalau cikgu buka Scratch Junior ni, install di phone, bagi anak dalam 7 tahun, dia dah boleh buat dah coding. This is coding. Ni coding di peringkat kindergarten dah boleh belajar dah. Kalau bagi main benda ni lagi bagus lah daripada dia main merepek kan. Ni satu contoh permainan sambil belajar. Susun-susun blok ni boleh belajar. Tapi cikgu boleh explore ni. Saya rasa kalau cikgu veteran pun memang boleh explore Scratch Junior ni. Ni option lah untuk mereka, komputer tak ada, apa pun tak ada. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cikgu. Okey, saya nak bagi pendapat sikit lah. Sebab apa yang kita tahu memang kebanyakan sekolah tak ada perisian. Okay, so apa yang saya buat masa awal-awal Scratch dulu adalah kita buat atas kertas dahulu. Buat coding atas kertas. Untuk budak ni faham gerak ke kanan, gerak ke kiri. Benda tu macam dam. Kita buat dalam bentuk dam. So lepas tu saya masa PKP tu, masa tu saya pun tak tengok Scratch Junior, dia tak banyak macam, dia kata tadi dia terlalu ringkas. Dia terlalu ringkas. Jadi kat situ saya kita banyak murid-murid sendiri masa tu dia explore coding. So saya Cikgu, putus ni dekat selain pada Scratch Junior ni, ada beberapa lagi permainan coding. Banyak sebenarnya, actually banyak. Bila kita search coding dia, memang terlalu banyak. Dan sebenarnya actually Scratch Junior ni terlalu ringkas, macam tadi kata macam untuk prasekolah. Dia terlalu mudah. Dia punya surface tu tak sama dengan yang kita nak ajar dari dalam gunakan laptop kan. Jadi ada juga beberapa apps yang dia boleh lebih kurang sama dengan apa yang kita ajar budak dekat Scratch. Tapi saya dah tak ingat lah, banyak kita search dulu. Memang kena rajin search betul. So actually kita nak ajar budak asas coding. So macam kalau kat situ sebenarnya actually dorang seronok sebab ada macam dia punya latar belakang tu berbeza. Ada yang masa saya buat tu, dia tak beratkan handphone. Dia macam nak selamatkan bomba, nak padam kebakaran. So itu semua macam coding lah. Yang tu saya ajar untuk budak darjah 4. Selepas tu bila naik PKP, masing-masing kita dah mula, masa PKP kot kita dah mula bagikan dia perisian. Dia ada yang perisian tu, actually kita dah buat game. Budak boleh, saya cuma ajar 1, 2 je macam mana nak buat game, main game. So dia explore sini dan dia cipta game dalam tu. Untuk tangkap yang simple lah, yang tangkap bola dan sebagainya. Actually sebenarnya murid-murid ni dia lebih explore benda tu, cuba kita tunjuk asas tu, tunjuk macam mana kiraan tu dan sebagainya. Sebab saya rasa Scratch ni lagi senang ajar daripada darjah 5. Pengaturcaraan tu darjah 5 tu memang lambat sikit. Macam sekolah saya menggunakan microbit. Tapi sebab microbit ni mahal, jadi microbit tu budak guna, kita buat dalam bentuk kumpulan. Jadi macam nak dapatkan kemakmuran komputer tu payah sikit kan. Jadi kita buat dalam bentuk bergila-gila lah. Maksudnya saya kena kelas yang macam ni, dia buat dulu. Yang kelas lain dia buat tajuk lain dulu. Sebab dia kena berkongsi microbit. Sebab jumlah microbit kita tak cukup. Kengkangan kat situ memang mahal lah, bendanya mahal. Tu yang perkongsian yang saya tengok beberapa tahun ni yang kita buat untuk pengaturcaraan. Terima kasih cikgu. Kan seronoklah dengar. Sebenarnya banyaklah aplikasi, cuma yang rajin explore dia akan jumpa lah. Macam aplikasi Mblock sendiri di telefon, kalau cari di Play Store ataupun App Store ada Mblock. Mblock pun boleh buat coding sama macam Scratch yang dalam PC. Banyak lagi perisian lah. Cuma yang ni saya nak cerita kalau kita tak ada basic, kalau rasa Scratch ni memang lepas lah sebab dia boleh keluarkan watak, boleh keluarkan bunyi, boleh keluarkan teks. Masa tu saya bagi murid TP 6 lah masa PKP hari tu. Okey, saya sambung Ni di tahun 4 cerita lah. Kalau tak ada option, banyak option, memang banyak. Kita je, yelah budak-budak explore, dia bukan nak gaduh tengok anak kecil kan. Dia kan gaduh benda lain, dia gaduh main je. Betul lah budak-budak.
Jadi kita ni explore yang mana kita boleh buat lah. Okey, di tahun 5 pula, apa yang murid belajar di tahun 4 tu, asas struktur kawalan jujukan tu, dia bina kefahaman untuk menghasilkan produk. Inilah menjanakan idea kan, ada 6 step untuk menghasilkan produk tu kan. Menjanakan idea sampailah dia membuat pembentangan ataupun dia membuat persembahan. Okay, daripada konsep 6 langkah penghasilan produk ni, murid digalakkan ataupun diminta untuk buat satu projek yang mana melibatkan pergerakan mikro pengawal. Jadi mikro pengawal ni macam saya cerita tadi, kalau saya nak pergi balik slide awal tadi di tahun 5, apa yang diharapkan dalam standard kandungan 6.4, murid boleh buat projek yang mana boleh keluarkan 3 benda. Cahaya, bunyi dan juga pergerakan. Cahaya ni melibatkan LED, bunyi melibatkan buzzer dan pergerakan melibatkan servo motor. Jadi kalau tadi ada cikgu yang bertanya guna make code. Guna make code tu untuk, kalau kata guna make code untuk di tahun 4, susah juga tu sebab kalau make code tu di tahun 5 memang sesuai sangatlah nak ajar sebab mudah. Okay. Di tahun 5 apa yang diharapkan dia buat satu projek yang mana ada cahaya, bunyi dan pergerakan. Ada optional idea, ni saya akan tunjuklah optional idea. Macam saya tunjuk tadi dalam slide ni, idea yang saya boleh bagi, idea kasar lah. Idea kasar yang boleh diberikan ialah projek buat kotak hadiah hari jadi seperti ini. Okay. Ni kita bagi satu situasi kat murid. Murid, kamu nak hadiahkan hari jadi murid tu boleh buat satu. Abu Zaim kena tok mat. Abu Zaim okey mat. Jadi ini satu contoh situasi lah. Maksudnya servo motor tu dilekatkan di tudung kotak yang mana kalau kita tekan butang pada microbit tu dia boleh keluar bunyi. Boleh keluar bunyi melalui buzzer. Tapi kalau microbit baru, buzzer dah built-in dekat badan dia. Cuma kita perlu sambungkan servo motor. Keluarkan teks dan ikon, yang ni cukuplah untuk dia punya DSKP tahun 5, keluarkan pergerakan, servo, LED, cahaya, buzzer, bunyi. Ini satu contoh situasi lah. Kita boleh bagi murid apa-apa situasi, apa-apa idea sebab awal ni, di peringkat awal, kita bagi dia faham tentang belajar masalah daripada situasi. Hasilkan apa, menyelesaikan masalah daripada situasi. Bila dia dah faham tentang menyelesaikan masalah, baru dia boleh buat benda yang bebas sedikit lah. Okay. Contoh daripada masalah tadi, dia boleh hasilkan satu carta alir. Memang wajib dia punya proses adalah menghasilkan carta alir. Ini contoh carta alir yang saya sering buat. Jika butang A ditekan, tidak. Kalau tidak, dia standby lah. Jika butang A, maksudnya butang A ni lah ditekan, apa akan jadi? Servo motor bergerak, paparkan teks selamat hari jadi pada papan ni. Kemudian paparkan ikon love, mainkan muzik selamat hari jadi setelah 15 saat. Jika tidak 15 saat, dia tunggu 15 saat, servo motor kembali tutup kotak ini. Ini semua penjanaan idea. Projek ni pun saya tak pernah buat pun. Ada orang lain buat projek ni, kotak hadiah hari jadi ni. Ini cuma idea lah. Dan daripada idea ni, masa PKP hari tu, sekarang ni saya di tahun 5 ni saya baru habis je buat struktur kawalan. Boleh masuk lagi, tak sempat. Murid boleh buat idea tu macam saya, mereka buat sendiri dalam buku tulis dan mereka boleh buat sendiri. Ni macam ni make code lah ni. Masa PKP ni murid buat sendiri di rumah. Make code boleh guna kat telefon semua, memang dia sesuai dengan banyak platform. Jadi dia boleh buat sendiri, atur cara macam ni. Dia buat atur cara ni, susun. Jika tekan butang A, keluar pergerakan, keluar bunyi. Kalau kita boleh lihat sendiri dia punya coding yang buat guna make code ni, dia lepas dah TP3 menghasilkan atur cara. Maksud sini. Okay, tengok TP3 menghasilkan atur cara. Maksudnya lepaslah. Ni untuk TP3 tahun 5. Kalau dia boleh buat benda ni. Okay. Seterusnya, macam ada masa tahun lepas tu papan tak sampai lagi. Papan pengawal memang tak sampai lagi. Saya goreng lagi dengan murid, buat main dalam Tinkercad pula. Ni murid main Tinkercad. Tinkercad memang syok. Tapi dia banyaklah masa nak kena belajar. Jadi macam saya di Tinkercad, saya suruh murid buat simulasi traffic light.
keluar lampu merah, kemudian hijau, kuning, merah balik, ulang-ulang, ada bunyi, ada servo motor. Ini contoh projek murid buat sendiri. Tetapi walaupun dia boleh sambung perkakasan secara maya, walaupun dia boleh siapkan projek ni nampak macam berjaya, kita tak layak nak bagi dia TP4 ataupun TP5 sebab dia bukan perkara maujud. Itu yang kami di JPN Perak tetapkan macam tu lah. Tahun lepas pakat maksimum TP3. Kalau lebih tu maksudnya dia tak tengok lah kita punya webinar itu ataupun kita punya kesepakatan dalam JPN Perak. Walaupun dia nampak menganalisis satu cara di TP4 ni, tapi tak boleh sebab dia buat di virtual. Okay. Kalau TP6 di tahun 5 tu dia menghasilkan produk. Macam ni dia tak hasilkan produk, dia hanya buat satu simulation. Apa nanti kalau ada waktu kita belajar AutoCAD memang menarik lah. Okay, ini make code. Maksudnya ni contoh satu code lah. Cikgu boleh tengok sendiri, saya boleh cerita lebih kurang je kalau butang A ditekan apa jadi dekat papan pengawal tu. Dalam buku teks dia tak guna pun LED yang ada pada built-in microbit tu tak guna pun. Saya modify sikit je daripada buku teks punya coding. Kalau cikgu tiru ni, pasang dia punya microbit tu boleh pindah. Boleh jadilah projek ni. Okay. Sebab di buku teks tahun 5, dia buat projek palang keselamatan berpandukan carta alih seperti ni. Mula, lampu merah dia akan menyala dulu ni. Lampu merah menyala, palang tu dalam keadaan tutup ataupun beberapa darjah. Jika switch ditekan, apa akan berjadi? Lampu merah padam, lampu hijau menyala, palang terbuka. Semua berlakulah. Okay, ini contoh. Dan saya telah buat sendiri, dalam video saya ada buat video tutorial di channel YouTube saya, cara nak pasang perkakasan di microbit. Ini contoh microbit lah saya pasang, guna klip buaya, kemudian sambungkan ke papan reka breadboard. Untuk servo motor dia perlukan tambahan kuasa 6V. Jadi banyak perkakasan yang kena ada untuk satu projek ni. Macam cikgu cakap tadi lah, nak beli mahal. Lepas tu nak kena share-share pula, terpaksa ada kumpulan yang pergi tajuk depan, tajuk pertanian. Jadi ini contoh satu penyambungan menggunakan microbit. Memang kalau ikutkan apa yang saya pasang, apa yang kod yang saya buat tu dan sambung macam ni, jadilah, memang jadilah. Kemudian saya mula study pasal Arduino. Saya belilah microbit tu masa saya belum beli duit sekolah kan, tak boleh beli waktu tu PKP macam-macam lah kan. Saya beli sendiri satu microbit, saya beli sendiri satu Arduino, saya belilah loose part ni, saya beli sendiri perintang-perintang ni ada kat sekolah, saya kutip-kutip. LED ada kat sekolah, saya kutip, beli buzzer tambahan. Saya beli sendiri dekat Shopee, saya try buat sendiri. Ikut apa yang dalam buku teks punya coding, saya tiru, memang jadi. Tapi yang ni melibatkan perkakasan kecil-kecil. Dia ada perintang, kalau kita tengok dalam buku teks kan ada perintang, ada buzzer. Sekali kalau kita beli benda ni, hilang-hilang kecil-kecil, saya sakit hati juga. Jadi saya fikir, kecil lah kita simpan. Kalau kita dah letaklah satu tupperware tu, cukup perintah, cukup LED, tiba-tiba nanti hilang, tahun depan kena beli lagi. Jadi saya jumpa satu set optional lah, nanti saya cerita pasal yang shield tu. Di YouTube saya ada buat, kalau cikgu nak tengok lah macam mana daripada scratch, daripada kosong, daripada papan Arduino Uno yang kosong ni, sama juga dalam YouTube saya pun. Daripada papan microbit yang kosong ni, saya pasang satu sampai siap. Macam di Arduino ni saya buat lah. Dia ada ajar macam ni buat lakaran, sambung perkakasan, kemudian sambung kotak, sambung dia punya ni, pindahkan dia punya tu cara, dah boleh jadi satu projek. Ni contoh idea dengan bajet saya beli barang sendiri dalam 50 ke 60 ringgit lah. Kotak ni tak kira lah, kotak kertas tak kira lah sebab memang ada sekolah. Ni bajet bawah 60 ringgit untuk satu projek lah. Macam cerita saya cakap tadi, kalau kita beli yang set microbit yang RM495 tu, nak buat palang keselamatan macam ni, dengan beza harga RM60 kan jauh beza kan harga tu. Sebab tu memang kalau saya bagi talk Google Meet mana-mana pun saya cakap janganlah beli yang harga RM495 tu. Payah. Lepas tu dia dah pasang kotak apa semua tu bukan boleh guna semula, takut patah kan. Baik kita bagi murid kebebasan mereka bentuk rumah mereka sendiri. Ini contoh projek. Kalau cikgu tengok, cikgu scan video ni, cikgu tengoklah free. Okay, kemudian saya tunjuklah macam mana dia jadi. Kita boleh gunakan kita punya projek ni untuk memastikan. Ni dia menggunakan papan Arduino Uno. Sambungan tu saya letak bawah. Perlu dilakukan supaya dia guna bateri lah 9V. Hasil kerja terkemas lah di sini.
saya suka menggunakan saya suka menggunakan Arduino sebab Arduino Uno penyambungan perkakasan dia compact sedikit lah, sebab kalau guna microbit dia kena ada bateri yang 6V tu untuk kawal servo motor, jadikan ruang pameran kerja kita nampak serabut lah. Macam saya guna Arduino Uno lagi simple. Okay. Ada lagi simple? Ini dah nampak simple sebenarnya cikgu. Contoh di palang keselamatan. Tak apa, cikgu tengok sendiri. Kalau saya nak tunjuk cara pasang ni lama. Okay. Ada satu option yang ringkas. Ni saya buat lagi ringkas. Di JPN Perak saya tunjuk ni, kata, oh senang cikgu boleh buat macam ni kan. Papan Arduino Uno, sambungan wayar. Sambungan wayar ni masalah dia. Kita yang mana bukan basic RBT, ataupun dia tak ada pasal elektronik ni, dia memang akan pening. Nak ground, anode, cathode, positif negatif tu dia susah sikit nak faham kan. Jadi dia terpaksa susah untuk faham. Istilah susah untuk faham. Jadi untuk option saya akan tunjuklah, nak bagi paling mudah. Macam saya suka sambung-sambung benda ni. Dia macam seronok lah. Dia macam satu challenge untuk kita. Dan di tahun 5 boleh buat satu projek. Ni lagi senang. Guna batang aiskrim je. Sambung-sambung, batang aiskrim siap. Ini tak perlu, kalau nak buat rumah boleh, bagus. Kali ni nak tunjuk contoh projek yang ringkas. Lampu merah menyala. Macam ni kan. Ni saya tunjuk video lah. Ni ada butang Swiss. Saya sambung wayar. Tekan tu, palang naik. Sama je dalam buku teks, konsep dia pelajaran untuk tahun 5 lah. Jadi kena merah balik. Ini nampak ringkas sikit lah. Sebab kalau tengok buku teks, dia punya penyambungan tu leceh lah. Memang sebab tu cikgu-cikgu mula rasa down nak buat. Yang ni rasa dah mudah kan? Ada lagi mudah. Okay. Satu lagi yang mudah. Okay. Kita boleh slot in. Papan pengawal dengan shield 9 dalam 1 ni, kalau boleh set dia. Kalau ada video saya nak tunjuk pun, ada satu set yang saya buat dalam video saya cerita pasal set yang ada dengan shield 9 dalam 1 ni. Kita buat dia punya housing. Servo motor. Letak servo motor. Plug and play seperti itu. Okay. Sambungkan pada pin yang ketujuh ni. Sambung servo motor sambung. Benda ni mendatang seketul macam ni dah tak perlu fikir nak sambung lampu merah, lampu biru. Tak perlu fikir nak sambung buzzer. Servo motor hanya plug in servo motor saja. Kemudian kita bina coding dalam aplikasi AdBlock. Jadi kita tengok sekarang lampu merah sedang Okay. Kemudian kita boleh uji. Ini ditekan. Dah siap satu projek. Biru menyala, buzzer berbunyi, palang naik dan kemudian dia akan turun semula. Okay. Yang ini projek tahun 5. Kalau saya lah jadi cikgu, kalau murid boleh buat macam ni, saya bagi TP5. Kalau dia bentang, cantik semua, TP6 lah. Ini lagi ringkas. Satu set ni memang datang macam tu. Dia ada satu papan pengawal dengan shield, slot in dia punya shield, sambung dia punya servo motor, pindah ke atur cara, siap. Dan kami dalam JPN Perak bincang-bincang, ya, boleh TP6 sebab ada penyambungan perkakasan iaitu servo motor dipasang oleh murid. Yang penting murid fahamlah mengenai carta alur yang dibuat, atur cara yang dibuat dan dia pasang sendiri. Dan untuk contoh projek ni, satu set papan pengawal ni, inilah yang ada shield ni, ada perisai ni, dia masuk dalam Arduino Uno. Ni Arduino Uno ni yang sekeping ni, dia masukkan dia punya tudung atas ni namanya shield lah. Dia masukkan dia punya shield ni, sambung wayar, dah siap. Jadi murid boleh atas kreativiti boleh buatlah macam mana dia nak buat dia punya rumah pengawal ke tu, terpulang lah. Ini saya buat satu contoh paling mudah supaya cikgu nampak, tak susah. Kos untuk satu set papan pengawal tu RM72 LO. Mana saya beli dengan harga LO dengan pembekal dia post ke sekolah. Ada ikut sekolah ada masalah sekarang ni. Masalah cikgu, saya pun faham lah. Guru besar tak nak bagi beli pembekal luar. Mungkin ramai. Kalau setuju Resen, betul tak? Ada tak? Betul tak? Dia masalah sekarang ni, pembekal luar ni kita punya GB tak nak bagi. Sebab, yelah kita faham lah ada politik di situ kan. Sebab kita pun nak jaga pembekal, GB pun nak jaga pembekal. Jadi dengan kesusahan kita nak order dari pembekal luar tu menyebabkan mahal lah dengan set yang sedia ada kat daerah masing-masing. Macam ni kalau bincang elok-elok dengan guru besar, kalau saya lah, saya memang terus terang saya memang tak ada persen langsung dengan ASKO EduTech yang buat set ni.
saya beli sendiri, saya guna sendiri, saya buat video untuk YouTube saya, itu saja. Jadi ini satu contoh projek yang mudah lah untuk RBT tahun 5. Kalau cikgu nak tengok tu ada dalam YouTube channel saya, nanti cikgu tengok lah, buka lah, type nama Basri Bakar ni, ada projek tu boleh buat. Okay. Ini yang paling mudah lah, memang lepas. Logiknya memang lepas. Sebagai guru asal atas professional judgement tu memang lepas. Okey, seterusnya ini contoh kalau buat projek menggunakan microbit. Microbit ni saya buat satu projek buai berirama. Dia sambungan dia, wire dia banyak sikit lah sebab pin dia menggunakan crocodile clip. Tu saya cakap tu. Kalau guna microbit, dia guna crocodile clip. Jadi bila crocodile clip tu dia selalu buka tutup setiap tahun, dia akan calakan dia punya tembaga dekat badan microbit tu, dia risikolah rosak. Jadi microbit ni sambung wire ni pun leceh lah. Kalau yang tak ada basic ni, dia akan pening juga. Kenapa dekat situ, kenapa kat sini, wire ni warna apa. Kalau memang cikgu yang tak nak pening-pening, saya syorkan set yang ni lah. Kalau cikgu suka challenging macam saya suka pasang kecil-kecil tu. Tapi yelah, kita tahu senang lah, tak tahu kan pening. Jadi ini contoh projek buai berirama yang mana kalau tekan butang A bunyi lain, tekan butang B bunyi lain. Ini contohnya. Dia buat macam game lah. Masih ada bunyi, pergerakan dan juga ada cahaya. Saya kuatkan saya punya mic. Ni contohlah buai berirama. Kalau tekan butang B, benda lain pula berlaku. Ini pun senang, guna batang aiskrim sahaja. Guna batang aiskrim, buatlah projek ni. Cuma yang ni macam saya cakap tadi, kalau guna microbit, dia menggunakan crocodile clip. Tak nak guna crocodile clip, kena beli breakout lagi, kos banyak lah. Kalau set microbit yang dapat komponen sebiji macam ni, harga dalam RM180. Ya, RM180, ada servo motor, ada LED, ada buzzer, macam itulah. Ini kalau guna microbit. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Saya sambung last kali saya share YouTube. Ada last kali. Promosi YouTube sendiri. Okey. Okey, seterusnya ini projek tahun 6. Okey, di tahun 6 ini lagi saya bagi satu contoh lagi mudah. Tahun 6 ini set yang sama ni. Set yang sama cikgu papan pengawal tadi, yang set yang saya cakap RM72 tu, saya sambungkan dia punya servo motor. Kemudian Tupperware ni, ambil Tupperware mana-mana kan. Kemudian raga tanaman ni ada kat sekolah, hidroponik punya. Kemudian wire ni memang dibekalkan dalam set. Paku ni je kalau ada crocodile clip, cikgu modify sikit lah wire ni. Kalau tak nak, memang hujung dia ni boleh ada besi, sama juga konsep dia. Di dalam buku teks, dia guna microbit, dia buat robot tanaman air tu besar lah macam ni. Macam ni robot dia. Sama juga konsep dia saya tiru. Ada paku Tupperware, tapi dia guna ni lah. Dia guna botol Nutrigen ke apa. Fernleaf ni, servo motor ni di sebelah sini menggerak. Jadi jika tiada air, ada amaran butang X, ada bunyi, pergerakan berlaku. Yang saya buat benda yang sama, guna set yang di tahun 5 juga. Tak ada benda tambah pun. Set kotak mana kejap. Saya scroll. Set kotak ni, yang set Arduino Uno Shield 91 ni pun, saya guna set yang sama, guna untuk di tahun 6. Maksudnya kita beli benda yang sama. Untuk di tahun 6, papan pengawal yang sama, komponen yang sama, cuma letaklah satu batang aiskrim di sini, bina sikit rangka dia supaya nampak macam robot. Kemudian buat coding dia ni, jika baca pin 8 sebab nanti paku ni saya sambung kepada pin 8. Lagi mudah lah. Ni kalau yang tak ada basic, kalau tengok video saya, yakin pasti boleh buat insya-Allah. Ni kod dia, pindahkan kod, hantarkan kepada papan pengawal. Kemudian jadilah projek macam ni. Ini jika ketiadaan air. Ni air tak ada, dia bagi warning. Cara dia lengkap lah, ada buzzer, Ada bunyi, ada amaran, bunyi, ada servo motor bergerak-gerak lah. Jadi jika dia baca air, jika air ada,
Okey. So, jika air ada, dia akan tamatkan atur cara sedia ada. Kemudian lampu hijau akan menyala seperti ini. Ni contohlah. Okey, ini lampu hijau. Contoh. Maksudnya sensor, elemen sensor ataupun elemen robotik di tahun 6, sensor tu dia menggunakan paku ni sebagai sensor. Sama macam dalam buku teks, dan buku teks menggunakan papan microbit. Kalau buku teks, set yang tu kena dalam RM180. Kalau ini kita guna balik set RM72 tu boleh guna tahun 5, tahun 6. Bezanya kita tambah sikit lah wiring lain tambahan lah untuk dia punya paku. Okey. Okey, yang ini untuk tahun 6 benda yang sama. Jangan pening-pening, tak perlu kos banyak. Okey. Satu option lagi, benda yang sama, projek yang sama tapi bagi nampak cantik sikit. Macam ni dia apa? Orang kata toggle, tak ada apa kan, tak nampak macam robot. Jadi saya buat satu lagi penambahbaikan, ada robot yang berbentuk robot lah. Macam ni dia guna Wall-E. Jadi animasi Wall-E ni benda yang sama je macam ni, ada servo motor, disambungkan pada tapu yang sama, cuma dipasang pada badan robot. Dan untuk video ni pun, alamak mana, ini bukan video lah, silap letak gambar, ni patut video lah. Ada dalam channel YouTube saya, daripada kosong, boleh tengok lah macam nak bina robot ni daripada kosong. Saya potong, saya gam, saya pindah ke atur cara, apa atur cara yang kena buat, semua ada. Dan dia boleh jadi samalah macam ni punya video tu, sama je. Cuma yang ni tangan dia gerak atas bawah. Okey, last sekali di tahun 6 juga ada projek untuk robot. Kalau tak nak beli paku pun tak nak beli, nak guna apa yang sedia ada set tu saja, papan pengawal dengan servo motor. Di kita punya shield ni kat bawah ni dia ada infrared sensor untuk baca infrared, yang mana macam ni saya buat satu baru buat semalam. Memang saya buat semalam khusus untuk cikgu RBT PPD JB. Nak tunjuk, saya dah terfikir dah tapi nak buat malas pula, tapi fikir saya boleh share dalam RBT dekat YouTube saya pun, saya nak upload lagi video ni. Kita share kat cikgu JB dulu. Ini contoh lagi mudah. Buat satu robot tank ataupun kereta kebal, letakkan servo motor dekat tapak ni. Cikgu tengoklah video nanti saya siapkan. Kemudian guna batang aiskrim, ini pipe PVC, buat macam kereta kebal, dan dia baca arahan daripada remote. Apa-apa remote lah. Remote yang ada infrared, remote aircon, remote projector, remote TV, apa-apa remote lah. Kita boleh kawal kita punya papan pengawal macam ni. Kalau dia baca remote, sebab infrared tu berada di pin yang ke-6. Kalau cikgu tiru atur cara ni, cikgu pasang servo motor tu di pin yang betul, yang pin 7 tu, cikgu kawal guna remote, memang akan bergerak. Cuma kreativiti tu bergantung kepada murid. Nak buat kereta kebal ke, nak buat helikopter ke, nak buat SpongeBob. Saya baru ni saya bagi brainstorm dengan murid. Kamu nak buat robot apa? Ada kata nak buat SpongeBob. Kan SpongeBob kan tangkap obor-obor. Dia nak buat SpongeBob, tangan dia bergerak tangkap obor-obor jika remote ditekan. Menarik. Budak sendiri bagi idea kat kita. Ada yang cakap, saya nak buat kalau saya tekan remote, saya nak buat straw tu dia boleh keluar macam kat KFC tu. Ni saya dedahkanlah idea murid-murid saya. Dia kata saya nak straw dispenser. Tekan remote, straw keluar. Menggunakan servo motor tu. Idea-idea yang menarik yang murid-murid sendiri bagi tahu. Saya pun tak terfikir. Seronok. Murid-murid ni dia kreatif. Cuma kita lah kena brainstorm. Kod ni ada dekat dalam link ni. Cikgu boleh buka, boleh download. Kalau memang cikgu ada set Arduino Shield satu, cikgu boleh cuba buat. Ambillah remote TV, Astro ke, cikgu tembak, memang ada bergerakan berlaku. Jadi ni contoh lah. Okey, jadi inilah contoh sebuah projek RBT tahun 6 asas robotik yang boleh dibina dengan sangat murah dan juga ringkas. Yang ini paling mudah lah, yang ni paling mudah. Kalau last minute nak guna, yang ni memang boleh lah. Lepaslah TP6. Infrared sebagai elemen robotik yang ada. Sebagai contoh, jika saya ambil apa-apa remote yang ada infrared, remote TV ke remote aircon, dia akan menerima arahan seperti ini. Okey, itu sahaja. Selamat mencuba. Jadi ini contoh murid lelaki lah, dia nak helikopter lah. Ada yang murid saya, dia kata saya tak nak buat kereta kebal cikgu, saya nak buat kapal perang. Tapi konsep sama juga. Dia bina robot, kapal perang, tembak. Macam tu juga konsep yang sama. Yang penting ada pergerakan, sebab robotik ni ada 4 elemen, kita pun faham.
pergerakan, sensor, kawalan dan juga kuasa. Jadi 4 benda ni berlaku, cukuplah dia punya orang kata syarat untuk dapat TP6 dengan pembentangan lah, pembentangan. Jadi kalau ikutkan apa yang saya nak share tu dah habis lah. Daripada saya cerita pasal asas ni, apa projek yang boleh dibuat, contoh-contoh projek. Kalau nak buat turun slide yang saya dah bagi tahu ni, ada di link tu, ada pada QR code pun ada, YouTube channel pun cikgu boleh cari. Nak PM saya secara peribadi di Telegram pun boleh. Okey, jadi cikgu Herian Cik Herian, boleh ke hujung-hujung macam ni, boleh ke? Boleh teruskan. Kalau sempatan mungkin boleh buka terus YouTube, buka tunjuk page YouTube tu. Nak tengok YouTube Kita nampak. Ini contoh sebab kita dah hujung. Sebelum sesi soal jawab saya anggarkan lagi 3.5 lah. Segitu pun faham kan. 3.5 ni, ini contoh Arduino dalam Tinkercad. Tinkercad ni kita boleh main wire-wire ni. Sekejap, saya share Chrome. Saya share tab lagi dia clear sikit. Sekejap ya. Share a tab. Okay. Saya share tab ni dia clear sikit. Okay, sekejap. Ini contoh dalam Tinkercad. Tinkercad dia ada perisian, kita boleh tarik papan pengawal ni. Kalau siapa yang belum pernah beli mana-mana makro pengawal, cikgu pergi ke tinkercad.com. Saya buka dari awal lah. Tinkercad.com ni. Tapi kena explore lah. Ambil masa untuk explore. Macam ni kan, tinkercad.com. Kalau di Tinkercad ni dia ada boleh buat kelas, kita boleh buat kelas dengan murid. Sebagai contoh sebelum ni saya pernah buat kelas dengan murid waktu lepas PDPR tu lah. Murid buat sendiri. Ni contoh-contoh projek murid lah, saya buka je lah. Sebab kita pun ada masa. Kita boleh bagi murid masuk dalam kelas kod. Lepas tu bersuruh mereka buat di PC, kita boleh monitor real time monitoring. Dia boleh tengok hasil kerja dia. Cuma Tinkercad ni dia kena komputer okey sikit lah. Kalau komputer sekolah tu masih pakai Intel Celeron tu pening sikit lah. Kalau dia dah pakai i3 tu okey lah. Itu tentang Tinkercad, dia berat sikit. Dan Tinkercad tak boleh guna kat telefon sebab dia sangat kecil. Kalau telefon susah. Ni projek-projek murid lah. Dia slow ni, internet slow. Apalah, saya kembali ke balik. Sekejap. Ni share a tab. Saya nak buka tab ni. Okey, ini contoh Tinkercad, palang keselamatan. Kita boleh susun, kita ambil komponen-komponen tepi ni. Sebagai contoh, kalau saya ambil microservo, boleh tarik microservo sini. Di sini pun cikgu boleh belajar lah penyambungan perkakasan tapi secara virtual. Kemudian kita boleh belajar kod. Kita boleh buat kod ni kan. Banyaklah kena ambil masa untuk belajar, itu je lah. Kita boleh ada kod dia ni. Sebagai contoh, macam ni saya start simulation Sebagai contoh, start simulation. Kalau perasan sini ada lampu merah menyala. Sama lah macam palang keselamatan tu. Lampu merah menyala. Jika saya tekan butang ni, berat sikit sebab tengah hujan. Lampu hijau menyala, buzzer bunyi, sebelum motor naik. Kalau cikgu buka, stop lah. Kalau buka sendiri dia tak ada masalah lah, okey sikit. Jadi inilah Tinkercad. Kita boleh ada microbit, ada sini pun ada. Kalau cikgu nak try main godek-godek memang seronok. Ada microbit, kita boleh ambil microbit, pasang microbit.
Lepas tu kita boleh sambung wayar-wayar dia. Ini untuk pembelajaran. Dekat YouTube channel saya pun ada macam mana asas Tinkercad kalau nak buat. Okay. Jadi ini macam mana nak belajar lah tentang Tinkercad. Mungkin ada yang nak tanya pasal saya punya YouTube channel. Sekejap, your channel. Kalau channel saya banyak video tutorial. Pasal RBT pun ada, yang lain pun ada. Jadi tak bolehlah nak tengok. Jadi ada benda-benda lain pun ada juga. Yelah, kita pun banyak benda-benda kan. Yang ni yang masa Assalamualaikum dan selamat tajuk yang sebelum ni. Selamat datang ke Basri Bakar channel. Okay. Jadi untuk kita punya projek tu ada dalam ni. Cikgu search ni, cikgu jumpalah projek macam ni, robot penjaga tanaman ni, semua ada. Kalau nak tengok sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okay. Itu mengenai YouTube channel. Jadi saya buka teruslah. Mungkin ada yang nak bertanya apa-apa, saya boleh tolong jawabkan setakat mana saya tahulah. Saya pun sama macam cikgu-cikgu. Kita pun tak ada pendedahan daripada orang lain sebab benda baru. Tiba-tiba kena buat. Apa yang saya cuba buat ialah cuba explore lah. Cuba explore apa yang boleh. Dan apa yang saya kongsi memang saya letakkan di YouTube lah. Apa yang saya buat banyak saya letakkan di YouTube supaya kita boleh sama-sama lah kongsilah idea. Sebab kita faham sekolah kerajaan bukan ada banyak duit. Kalau sekolah mungkin SJKC dia ada duit, PIBG pun semua mungkin boleh minta. Kalau DSK tambah SKM, itulah dia. Kita kena bijak merancang. Yelah, bijak merancang ialah kadang duit RBT pun ada nak guna ke lain pula kan. Jadi kita open lah. Open, ada yang nak bertanya boleh on mic dan bertanya lah. Ada apa pun nak tanya boleh, tak ada masalah. Ada yang nak bertanya? Ada? Ada cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanya untuk pemberian TP bagi projek-projek ni. Jadi kalau sekolah ada kekangan dari masalah tadi, masalah barang, pembekal semua lambat. Cuma kita hanya buat melalui dengan komputer lah, contoh macam mikrobit tadi kan. Jadi kita tak ada kita tak cukup alat ataupun alat tak ada. Jadi seeloknya lah TP yang paling baik untuk murid-murid lah, sebab disebabkan kita murid TP murid terjejah lah. Contoh macam tu lah. Seelok-eloknya TP apa yang seeloknya. Okey, sekian. Okey, terima kasih tuan. Cikgu Azwal lah. Saya kena dengan GP saya. Tahun lepas saya letak TP3, saya berkeras. Sebab saya berkeras lah. Dia kata, cikgu Basri JU takkan tak boleh bagi sekolah pun TP3 je maksimum tajuk tahun 5. Disebabkan kita punya silap ataupun tak ada barang, takkan boleh tu TP3. Jadi kita balik semula pada PBD. PBD dah ada banyak elemen kan, ada professional judgement. Jadi di atas professional judgement tu kita boleh up kita punya TP murid tu berdasarkan kerja-kerja yang sebelum ini, sebab kita tahu atas kekangan kita boleh buat orang kata justifikasi tu ada. Kenapa tak dapat TP6 tajuk ni? Sebab kekangan bahan, kekangan duit. Tetapi kita bagi juga murid TP6 atas professional judgement. Itu syoknya PBD ni. Dia ada kuasa veto, professional judgement. Senang jawab. Itulah contoh yang saya boleh berikan. Boleh Cikgu Azwal Okey. Dia boleh, memanglah saya cakap tadi kita dah setarakan jika tiada komponen TP3, tapi berbalik kepada cikgu atas maksud professional judgement. Kalau murid tu memang kompeten, cikgu rasa kalau bagi memang dia boleh buat, tapi barang je tak ada. Tapi bolehlah tu, cuba bagi dia TP yang lebih baik. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum. Saya nak tanya cikgu, untuk
apa tu? Untuk buat coding menggunakan M-Block, ada tak, kan kalau mula-mula kita nak buat kan kita kena pilih device kan. Device mana yang sesuai untuk buat coding Arduino yang cikgu dah tunjuk tadi tu? Ya, device kena guna Arduino Uno. Kalau beli yang macam saya cakap tadi lah, beli set daripada pembekal yang ASCO EduTech tu, dia ada satu Tupperware. Saya cuba cari nanti. Dia satu Tupperware, dalam tu ada satu Arduino Uno. Dan di M-Block pun kita guna Arduino Uno. Sekejap saya buat contoh Boleh tunjuk tak sebab adakah Boleh. adakah set Arduino Uno tu kan ada yang berbeza-beza kan. So adakah device-nya tu berbeza mengikut setnya tu? Tidak. Arduino Uno. Cuma bezanya kita letak pin berapa-berapa je. Okay, sebagai contoh ni saya buka M-Block 5. Okay, sekejap. Kita tengah present ni, dia memperlahankan komputer ni, tapi kejap je lah. Kita pun guna laptop, tak guna desktop. Kalau guna desktop dia power sikit kan. Jadi kalau guna M-Block, kalau first time, kalau di YouTube channel saya ada mana Sekejap mana. Sementara nak tunggu M-Block tu launch, kat saya punya channel YouTube ni pun saya tunjuk macam mana kalau nak buat daripada awal. Mana. Inilah, ni ada satu video. Dia tunjuklah macam mana nak buat atau cara tu daripada awal lah. Daripada awal. Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat. Sekejap, saya nak cari video yang satu lagi. Dia ada satu playlist. Dalam playlist saya share je lah dalam ruang chat. Chat sini, sekejap. Chat sini. Satu playlist ni. Dia buka playlist ni, nanti ada pasal Arduino Uno sahajalah. Okay, Arduino Uno ni, yang ini set mikro pengawal. Okay. Yang ini, yang saya cakap tu lah set. Yang bukan saya suruh beli. Tapi bagi saya, dia adalah satu set yang berbaloi lah. Macam ni, dia datang dengan Tupperware macam tu. Sekejap belakang sikit. Dia datang dalam Tupperware. Macam ni, kejap. Mana? Dia datang Tupperware macam ni. Kita buka dalam tu, dia ada cikgu tengoklah boxing semua ni. Dia ada plastik protection, dia ada dia punya shield. Kemudian shield tu kita pasang pada kita punya macam ni kan. Pasang dia punya shield kepada dia punya papan Arduino Uno. Yes, dia boleh guna semua benda lah yang ada pada pin. Contoh kalau fokus tak? Kalau pin tu yang 7 untuk semua motor, dia cikgu tengok lah cerita panjang nanti. Waktu ni dia dah kurang kan. Okay, di M-Block. Okay, ni di M-Block. Di M-Block dia ada banyak device. Kalau tengok di sini ada banyak device. Kalau kita beli Arduino Uno, memang kena ambil Arduino Uno. Okay, dia ada Arduino Yun, Arduino Mega, Nano. Ya, apa yang cikgu kena beli memang kena pilih memang Arduino Uno. Tapi bila kita, macam saya suka buat, saya akan starkan Arduino Uno ni. Kalau kita dah guna M-Block, bila kita buka pertama kali, ni dah banyak kali buka kan. Kita startkan Arduino Uno tu, nanti bila kita buka balik M-Block memang dia dah defaultkan Arduino Uno. Jadi Arduino Uno memang guna macam set yang saya bagi tahu ni, set yang ni memang dia boleh guna Arduino Uno. Okey, boleh cikgu? Okey, boleh. Terima kasih. Ada soalan lain tak? Ni saya dalam video ni saya ceritalah apa yang ada dalam set ni, apa yang kita boleh buat. Macam set ni, dia boleh ada semua sensor lah. Dia ada sensor cahaya, kita boleh kawal jika lampu padam apa jadi, lampu tiada apa jadi. Dalam video ni saya ada cerita. Dalam projek ni pun ada beberapa projek lah. Apa, kalau cikgu nak, cikgu boleh explore. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain?
Kalau kalau yang dah ada microbit, yes boleh teruskan guna microbit, tak ada masalah. Macam tadi cikgu cakap, jadi microbit berkongsi. Macam saya setakat ni sekolah saya 7 kelas. Untuk tahun 4 7 kelas, tahun 5 7 kelas, tahun 6 pun 7 kelas. Jadi memang banyak kelas. Apa yang berlaku, saya bagi tahu murid, projek ni kalau kamu nak buat dia punya robot ke, nak buat dia punya badan robot, papan pengawal ni tak boleh dilekatkan terus. Dia hanya plug and play. Maksudnya saya beritahu murid, kamu boleh kawal benda ni, boleh kod, tapi bila kamu nak buat pembentangan nanti, kamu pindahkan kod kamu bentang. Sebab kod tu boleh simpan dalam komputer. Jadi apa yang dia buat, waktu pembentangan dia pindahkan kod, sebab kod tu nanti papan pengawal tu kelas lain guna. Jadi projek yang saya suruh mereka buat, memang dia jenis plug and play sebab papan pengawal tu tak duduk dalam dia orang punya projek. Jadi kita boleh pastikan semua kelas dapat buat serentak lah. Itu apa yang saya buat. Dan memang saya beli setakat ni, saya beli 15 set Arduino Uno Shield 91 yang mana satu harga RM72. Pembekal hantar ke sekolah, uruskan LO apa semua selesai, alhamdulillah lah, tak ada masalah. Jadi saya suka set yang daripada Ascodetec ni sebab dia datang dengan kotak apa, hard case. Sekejap ya. Dia datang dengan hard case. Hard case ni yang mana bagi saya ia mudah disimpan lah, memang dia mudah disimpan. Sekejap dia hard case macam ni. Hard case tak besar. Kalau beli, tapi ada waktu pembekal ni dia bagi kotak juga. Itu masalah juga kalau saya nak cerita hard case saja, tidak juga. Ada kawan saya dia order dapat kotak, ada apa benda ni, pasti aku dapat kotak. Tapi nasib saya lah, saya dapat semua 15 set memang dalam hard case macam ni dan dia disusun rapi lah. Jadi benda tu boleh guna banyak tahun lah, insya-Allah. Ada soalan cikgu? Slide ni semua boleh cikgu tengok dalam dalam ni lah, dalam PDF. Kalau atau cara apa semua yang saya share tadi tu boleh buka nak try. Contoh saya ada share dalam tu, contohnya robot kereta kebal. Cikgu buka Google Drive tu kebal, cikgu buka M-Block, terus launch. Cikgu sambung cikgu punya papan pengawal, cikgu connect, cikgu upload. Dah siap. Kalau cikgu nak test lah. Yang ni memang saya gunakan kod ni sebab dia punya pin-pin ni memang ikut Arduino Uno yang pasang shield yang ni. Memang guna yang untuk papan ni. Sebab tu kalau cikgu memang ikut perjalanan video yang saya buat, kalau guna shield ni macam ni, memang guna shield macam ni, memang boleh ikut saya punya sebiji-sebiji atur cara. Ikut sebiji boleh dapat sebiji. Sebab kalau kita buat penyambungan manual seperti ini, yang manual seperti ni, boleh tentu kadang orang sambung dekat pin yang ke-7, kadang ke-8 tak sama. Itu nak ajar murid pun jadi susah sikit. Kalau apa yang saya boleh cerita, kalau kita gunakan set yang macam ni, ajar murid tu senang sikit lah. Dia dah tahu dah, lampu biru dekat 13, lampu merah dekat 12, RGB LED 9, 10, 11, servo motor di 7, memang dah tetap. Jadi lebih mudah lah untuk ajar murid tu. Cikgu, soalan 337. Ada yang tanya boleh terus tanya. Buka mic tanya. Kita pun boleh tentu lagi nak berjumpa kan. Mana yang saya boleh jawab tu pandangan sajalah. Kalau salah tu minta maaf banyak-banyak lah. Cikgu Herian, saya sendiri kena isi ke kehadiran? Tak perlu. Tak perlu Kalau okey. JB saja. Okey, baik. Ada tak lagi cikgu-cikgu soalan? Ada yang raise hand? Tapi tak ada soalan. Assalamualaikum. Ya, Cikgu Fazil. Saya ni memang nak guna komputer. Tak jelas, putus. Jadi Cikgu boleh repeat tak? Assalamualaikum. Ya, salam Cikgu Fazil. Pengaturcaraan ni memang 100% memang kena guna komputer. Jadi sekarang ni saya nak tanya, ada tak cara lain untuk
nak buat pengaturcaraan ni? Sebab yalah, sekolah komputernya memang nak cakap bagus tu memang taklah, sebab pernah masuk program tu terus jam terus komputer tu. Ya, terus hang. Saya betul. Ha. Saya pernah Ya. guna aplikasi M-Block 5 kalau buka di netbook Satu Malaysia memang jam. Kemudian kalau di netbook Satu Malaysia kalau guna M-Block 3 lancar. Tapi M-Block 3 ni kalau nak upload dia punya kod punya lama. Sakit hati. Jadi kalau memang nak guna Arduino Uno, kalau nak guna Arduino Uno termasuklah yang saya cakap tadi, Shield 9 dalam 1, set Shield 9 dalam 1 seperti ini. Jika memang nak guna set ini, cikgu boleh buat turun aplikasi Make, M-A-K-E. Dia punya ejaan M-A-K-E lah. M-A-K-E buka di Play Store, dia ada Make. Dia adalah satu software daripada Korea dan dia memang bagus untuk Arduino. Dia ada tutorial, dia ajar dan kita boleh buat kod dan kita boleh pindahkan semua atur cara hanya melalui port on the go. Port on the go maksudnya apa? Di telefon kita, kalau set daripada ASCO ni dia ada bagi on the go adapter yang ni. Putih ni on the go adapter. Di phone kita cucuk adalah USB type C ke micro USB ke, dua-dua boleh. Kita plug in kita punya adapter, masukkan USB ni dan sambung ke micro pengawal. Ya, memang boleh buat atur cara tu sebiji macam dalam komputer. Cuma pertanyaannya, berapa banyak biji phone ada kat sekolah kan? Mungkin nak suruh murid buat sendiri ke, ataupun cikgu buat bagi satu kod pindah-pindah masing-masing ke, itu kita kena fikir balik lah. Phone lah masalahnya, kalau murid boleh bawa, lagi kan isu lain pula. Itu ataupun, tapi memang boleh alternatifnya di phone sebab set yang saya cerita ni, Shield ni dia ada OTG cable adapter, boleh sambung ke phone. Okey cikgu? Okey, baik-baik. Dan untuk Mac code pun boleh guna di phone. Cuma dia tak boleh sambung terus guna on the go. Dia boleh konsep dia bila kita buat contoh ya. Saya pergi depan. Bila kita buat ni Google Meet ni. Sekejap ya. Kalau kita buat ni saya buka Mac code ya. Mac code guna yang offline lagi bagus daripada yang online. Okay, sebagai contoh, ini saya boleh import, saya boleh buka file, hex file. Hex file ni yang file kita dah siap lah. Sebagai contoh, ini saya buka tadi buai irama tadi. Okay. Ya. Ini kod dia, kod untuk buat irama tadi tu. Okay. Kalau kita guna phone, memang boleh buat kod ni, tapi nak pindah ke papan pengawal tak boleh. Dia dengan cara, bila kita plug in kita punya phone, ni trik dia, bila kita plug in phone kita dengan microbit, dia akan jadi sebagai mass storage. Jadi sebagai apa? Memory lah kan, jadi macam USB drive. Jadi kita copy manual, masukkan kod yang kita dah buat tu. Ni kalau cerita phone je. Kita copy kod kita buat, kita paste kepada dia punya memory tu, arahan tu itu dipindahkan tanpa menggunakan komputer. Maksudnya di phone, cuba bagi contoh, buat ni, kita save dekat komputer kita kan, download as file ni, jadikan hex file, pindahkan kepada memory. Bila kita cucuk je microbit tu di phone, dia akan detect sebagai USB storage ataupun kata OTG lah. OTG kita pindahkan file tu boleh transfer. Ini cerita kalau memang tak ada komputer lah, boleh. Tapi leceh sikit. Sebab tu kalau kita tengok survey yang dijalankan oleh kementerian sekarang ni bahagian TVET, memang dia expect sekolah ada komputer. Sebab tanya, RBT ada komputer tak? RBT ada komputer, TMK adalah. Itu pun kalau dapat komputer okey tak okey. Macam saya punya komputer sekolah, yang lama tu masih ada yang guna XP. Saya sendiri pergi tukar 7, kita pergi format. Kalau yang baru ni alhamdulillah dapatlah dalam 2-3 tahun lepas dapat Joy punya PC, dia guna SSD, dia guna i3, jadi sedap lah nak ajar. Tapi makmal yang satu lagi tu masih menggunakan Windows XP, leceh nak guna belajar. Diharapkan memang kementerian kena ambil penting lah tentang kehadiran
komputer ataupun laptop yang mana menyokonglah aplikasi. Sebab kalau nak guna phone saja, yelah bukan semua orang ada phone, boleh bawa phone ke tidak. Okey, harap menjawablah soalan tu. Ada soalan lain? Rasanya cikgu heran dia orang tak ada dah soalan kot. Cuba PPD sini tanya kot, ada nak tanya lagi? Okey, cikgu-cikgu semua kalau ada apa-apa soalan dia tanya lagi, kita masih ada masa. Jadi ambil peluang je lah sebab boleh tanya secara live kan. Okey, saya kira mungkin dah tak ada cikgu mungkin boleh teruskan. Cikgu boleh on kamera sebentar. Saya nak screen capture sekejap. Okey, cikgu share ni screen tadi. Share dulu. Cikgu share semula screen. Okey. Okey, pandang depan. Okey. Okey. Alright, jadi Cikgu Basri ada apa-apa lagi nak nak kata-kata penutup? Rasanya mic tengah mute Okey, sorry. Okey, jadi untuk penggulungan lah, mungkin kata nak sebagai penggulungan, terima kasih kepada pihak PPD RJB, terutamanya Cikgu Herian lah. Kita pun bertemu di Messenger, Cikgu Herian PM saya di Messenger, dapatkan nombor WhatsApp. Kita deal pada semalam sepatutnya. Semalam saya kena pergi jadi petugas dengan taklimat lah untuk petugas PRU. Kita pun sedia maklum, kita nak sedia untuk pilihan raya umum ke-15. Banyak kekangan ni, kita nak habiskan tajuk kita sekarang ni dalam, sekarang bulan 11, bulan 12 cuti, bulan 1 sibuk nanti nak exam, bulan 2 tu tengoklah boleh tidak habis. Tapi apa yang saya nak tekankan, kena beli dulu mikro pengawal. Kalau tak beli, tak mula buat. Saya pun buat sebab saya ada. Kena beli. Tak nak beli banyak, beli sikit dulu. Macam saya cakap, isteri saya pun cikgu di SKM, dengan modal dalam berapa SKM murid dia dalam 90 lebih, dalam 500 lebih PCG ke 600 lah. Jadi saya suruh dia beli 5 mikro pengawal yang set ASCO tu. Kemudian dia beli pen 3D untuk darjah 4, dan dia pun tak nak buat lagi, dia kata pening. Inilah rumah. Dia tahu kita boleh, dia tak nak belajar lagi. Macam itulah. Jadi apa yang kita boleh ceritakan, benda ni tak susah mana kalau kita buat cara yang paling senang. Memang saya faham bukan semua orang ada background RBT. Saya faham bukan semua orang ada masa nak explore. Saya pun kebetulan saya suka benda ni, saya explore. Ada orang dia, alah waktu RBT nak buat apa nak gorengan dengan murid. Jadi kalau boleh kita di waktu RBT ni murid enjoy. Dan dengan tajuk mikro pengawal ni, dia sebenarnya memberi peluang baru kepada murid tu. Dia fahamlah dunia atau cara yang dia main tu dalam dunia sebenar, dan dia boleh fahamlah macam mana orang bina game tu secara tak langsung. Dia akan jadi seronok lah, dan dia sebenarnya murid ni lebih advance pada kita, tapi kita tak perasan. Terutama yang kelas belakang, kalau dapat main game dalam Scratch tu memang dia cukup seronok. Okey, jadi harapnya kalau cikgu ada sebarang pertanyaan boleh PM saya lah di Telegram. InsyaAllah saya akan balas. Sebab saya pun ada share benda kat YouTube pasal benda lain. Banyak orang PM saya pun balas je lah ya. Sebab kita sharing, kita akan dapat benda lain. Kita pegang benda tu lah. Kita memberi, kita akan dapat menerima benda lain. Okey cikgu, kalau apa masalah PM dia, insyaAllah saya akan balas tentang macam mana nak beli benda, saya akan kongsikan lah. Apa-apa kalau nak tengok dalam YouTube, silalah cikgu, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Okey, jadi terima kasih kepada Cikgu Basri atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Jadi lengkap kita nampak contoh
video, gambar, simulasi, perbincangan dan juga tips-tips mengikut condition ataupun situasi yang cikgu-cikgu alami. Jadi diharapkan agar semua guru-guru daerah Johor Bahru ni semua dapatlah sesuatu yang berharga pada hari ini. InsyaAllah jika respon baik, ada peningkatan, ada perubahan yang positif, mungkin kita boleh bawakan lagi Cikgu Basri mana tahu kan, dan kita akan bawakan banyak lagi perkongsian lah. Buat masa ni kekangan kita ada beberapa kekangan, jadi kita banyak buat secara online lah, tapi kita akan usahakan juga untuk bersemuka. Jadi untuk yang lain-lain, untuk peringatan, sila isikan borang kehadiran selewat-lewatnya pagi esok jam 9 pagi. Jam 9 pagi sebab kami akan tutup pada 9 pagi dan terus akan masukkan ke dalam SPL KPM. SPL KPM, jadi jangan cikgu-cikgu jangan terlupa untuk mengisi, isikan segera ataupun sebelum jam 9 pagi esok. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian kami pada hari ini. Saya wakil daripada UnityVet Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru yang mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kerana hadir pada hari ini dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nak ambil grup foto, saya lupa pula. Okay, jangan leave dulu. Jangan leave dulu. Okay, jom kita ambil grup foto. Okay, message tu boleh hentikan sebentar. Okay, saya ambil tiles. Dapat banyak. Okay, jom kita hentikan dulu message. Okay, kita ambil group foto. Siapa boleh on kamera, kita on kan. Okay, ready semua? Okay, 1, 2. Okay, bye. Jumpa lagi. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Beli tau, jangan tak beli.